Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak kongsi satu artikel yang memang panas bakal buat Najib Razak dan penyokong-penyokong serta macam-macamnya akan berasa lebih panas. Dan saya fikir, saya mengingat semula ada dulu rakaman debat di antara Rafizi dan ada seorang ni katanya tak bolehlah nak kaitkan kononnya Najib Razak rapat, kenal, tahu, jolo. Sekarang kita tahu. Sampai ada komen kat sana kata, oh kalau ini dia nampak balik mungkin dia akan tak dapat tidur malunya. Tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu artikel daripada shahbudin.com.net yang memang saya suka, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan skip sebab saya bagi tahu kamu banyak fakta yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan. Di tengah-tengah ada yang paling menarik, tuan-tuan dan puan-puan, yang mungkin akan membuka pikiran kamu. Denyut nanti Suara Rakyat bergema di channel ini, kamu komen. Hukuman penjara bersalah. Hukuman bersara Roger Ng. Satu lagi bukti, tuan-tuan dan puan-puan, skandal 1MDB bukan Fata Morgana. Sebelum itu kamu komen dulu, sebab saya ini orang kampung, tak cukup belajar. Apa itu Fata Morgana? Fata Morgana, F-A-T-A-M-O-R-G-A-N-A, Fata Morgana. Ini mungkin apa? Mie goreng ke ni? Tak tahulah. Kamu komen ya. Berikutan hukuman bersalah yang telah dijatuhkan oleh sebuah mahkamah di Amerika Serikat terhadap bekas pegawai bank Goldman Sachs, iaitu Roger Ng, atas kesalahan telah melakukan konspirasi menyeleweng ribuan juta ringgit dana 1MDB. Yang paling mudah difahami ialah ini merupakan satu lagi bukti bahawa skandal itu memang benar-benar wujud dan bukan Fata Morgana. Sekali lagi, apa itu Fata Morgana? Ini juga mengukuhkan hakikat skandal 1MDB bukan fitnah. Makcik-makcik, pakcik-pakcik di kampung, dengar baik-baik. Bila mahkamah dah jatuhkan hukuman, itu bukan fitnah lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ini mengukuhkan hakikat skandal 1MDB bukan fitnah, bukan rekaan, dan bukan sengaja diada-adakan. Dulu ramai kata ini tak mungkin lah, ini fitnah, semua mainan politik, serangan pribadi, serangan politik, dakwaan bersasar, terpilih dan sebagainya. Tapi bila ada keputusan daripada mahkamah, nak kata apa lagi? Ini bukan diada-adakan, ini bukan fitnah, memang betul-betul ada. Betul-betul ada. Selain banyak bukti lain yang telah terdedah sebelum ini, seperti rampasan pelbagai aset di serata dunia dan ada yang dipulangkan kepada negara kita juga. Hutang yang terus ditanggung serta penutupan bank di Singapura, bukti terbaru ini seharusnya tambah memberi kesedaran kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak sedar lagi, tak tahulah nak buat apa lagi. Bukan saja kita mesti mengutuk, saya pun kutuk skandal ini. Saya tak setuju. Jangan ulang lagi. Aduh, lama-lama negara boleh bankrupt nih kalau macam begini. Rakyat yang kesian. Kalau berbilion itu diberikan kepada rakyat, aduh, berapa banyak jalan raya, berapa banyak masjid, surau, sekolah, hospital boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kerana kerakusan mereka, semua itu terabai. Bukan saja kita mesti mengutuk skandal itu dan mereka yang terbabit dengannya, bahkan sewajarnya, seperti gesaan daripada Tan Sri Mahyudin Mat Yassin semalam, perbicaraan juga seharusnya dipercepat lagi. Saya setuju, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apapun, saya tetap percaya dengan mahkamah. Proses mahkamah, perlu ada proses mahkamah. Tapi untuk dilambat-lambatkan, saya tak setuju. Tapi mesti tepat masa, dan ialah kalau sesuai untuk dipercepatkan, cepatkan lagi supaya kita dah tak bengong nih. Supaya dosa-dosa memfitnah, lepas tu dosa-dosa kita bergaduh di media sosial dan sebagainya, terutama di bulan Ramadan ini, cepat dihentikan. Jadi kalau dah memang mahkamah jatuhkan hukum, kita dah berhenti buat dosa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, berbeza dengan mahkamah di Amerika Serikat yang dilihat amat pantas dalam perbicaraan dan menjatuhkan hukuman, di negara kita pula berbagai hela seolah-olah direncana untuk melengah-lengahkannya.
kata sahbudin.com.net, Sahbudin Husin. Saya untuk artikel ini, untuk perenggan ini saya kurang setuju lah. Memang prosesnya begitu kot. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Selebihnya pula yang sudah dijatuhi hukuman pun masih bebas ke sana ke sini, serta kadangkala lebih berlagak untuk menjadi hero dalam pelbagai isu negara. Ini yang Tun Mahathir marah nih. Dia kata banduan masih bebas dan sebagainya. Okey, tapi itu kan sudah keputusan mahkamah. So, baik lah. Sesungguhnya ini adalah keadaan yang tidak baik dan membuat rakyat terus keliru serta dikelirukan. Jika perbicaraan disegerakan dan hukuman segera dijatuhkan, bukan sahaja keadilan dapat ditegakkan, tetapi lebih daripada itu, ia juga akan menjadikan negara kita lebih dihormati di mata dunia. Lihat saja di Indonesia. Suatu ketika dahulu ramai ahli politik yang terkait dengan rasuah di negara tersebut yang didakwa dan dibicarakan. Tetapi dengan mewujudkan mahkamah khas yang mana kes-kes rasuah berprofil tinggi serta melibatkan kepentingan awam disegerakan perbicaraan, sehingga sudah ramai yang dijatuhi hukuman dan mendekap di penjara. Lihat apa yang jadi kepada Indonesia sekarang ini. Indonesia sekarang selain lebih dipandang tinggi di mata dunia, ketegasannya melaksanakan undang-undang itu sekaligus telah menarik kepercayaan pelabur dan ekonominya berkembang sangat subur, tuan-tuan dan puan-puan. Suburnya ekonomi Indonesia sudah mampu meninggalkan negara kita di belakangnya. Negara kita tidak harus berlengah lagi ke arah itu, kerana jika keadaan seperti sekarang berterusan, kesan akhirnya ialah derita yang lebih parah kepada rakyat dan meneruskan kehidupan mereka. Sebab itu, sementara kita berharap perbicaraan dan kes rasuah berkaitan kes-kes 1MDB ini dapat disegerakan demi keadilan serta kepentingan negara, sebarang usaha menggugat keadilan itu mestilah juga ditentang sehabis-habisnya. Saya setuju. Tentulah kita akan malu kepada dunia jadinya, kerana sementara di pelbagai negara sudah banyak bukti kesalahan dan hukuman telah dijatuhkan, namun di negara kita di mana skandal itu berpunca dan rakyatnya menanggung beban, tetapi belum ada apa-apa hukuman lagi yang dijatuhkan. Dalam hal ini, desakan dan tekanan yang diharapkan kepada Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga segera untuk membubarkan Parlimen, hendaklah juga kita semula bersama-sama melawannya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti faham tujuan mendesak PRU awal itu bukan untuk kepentingan rakyat atau bagi memberi kehidupan lebih baik untuk rakyat, sebaliknya hanya untuk muslihat serta kepentingan mereka yang ada berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebaiknya biar selesai kes mahkamah mereka dan hukuman dijatuhkan dulu, barulah sesuai diadakan PRU 15. Kata Sahbudin Husin. Dan dia menutup artikel ini dengan satu perenggan tahun depan atau sehingga tamat penggal Parlimen iaitu Mei 2023 adalah sesuai waktu untuk Perdana Menteri membubarkan Parlimen dan mengadakan pilihan raya. Ditulis oleh Sahbudin Husin 10 hari bulan April tahun 2022, diterbitkan di sahbudin.com.net dengan tajuk Hukuman Bersalah Roger Ng, satu lagi bukti skandal 1MDB dan bukan Fata Morgana. Sekali lagi, apa itu Fata Morgana? Saya pun tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen juga. Dan untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Saya banyak buat berita. Tekan butang notifikasi. Share banyak-banyak. Okey, kita jumpa lagi. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri tak lama lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi.